Pengenalan buku pendek berikut membincangkan dua aspek akhlak mulia, amal dan urusan keuangan. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Amal 1. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 661, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa apabila seorang Muslim mendermakan sejumlah kecil sedekah, seperti sebiji buah kurma dari hasil yang halal, Allah Ta'ala akan memberikan pahala pada hari kiamat setara dengan gunung yang besar. Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah bahawa Allah Ta'ala hanya reda dengan harta yang diperoleh secara halal dan digunakan dengan cara yang halal. Apa-apa harta yang diperoleh secara haram akan merosakkan amal soleh yang digunakannya, seperti sedekah atau mengerjakan haji dengannya. Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2346, secara jelas memberi amaran bahawa doa seseorang akan tertolak jika mereka memperoleh dan menggunakan yang haram. Jika doa seseorang itu ditolak, bagaimanakah amalan lain akan diterima oleh Allah SWT? Akhirnya, hadis ini menunjukkan kepentingan berbelanja dalam apa jua cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti berbelanja untuk keperluan seseorang dan keperluan tanggungan mereka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang besar kepada orang yang berinfak dengan cara yang betul mengikut maksud niatnya, kualiti perbelanjaannya dan bukan mengikut kuantiti. Oleh itu, umat Islam hendaklah membetulkan niat mereka dengan berbelanja kerana Allah Ta'ala, mengikut hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa mengira jumlah atau sedikit. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk berbelanja mengikut kemampuan mereka dan tidak pernah bimbang tentang berapa banyak atau sedikit yang mereka belanjakan. Diharapkan sesiapa yang berinfak mengikut kemampuannya akan dianugerahkan pahala mengikut darjat Allah yang tidak terhingga yang tidak terkira. Tetapi orang yang menahan diri akan kehilangan pahala yang besar ini. Di samping itu, hadis utama juga termasuk menggunakan nikmat dunia yang halal yang lain dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti membantu orang lain secara emosi dan fizikal. Selagi seseorang itu membantu orang lain dalam perkara yang baik untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, dan mereka tidak meminta kesyukuran atau pujian daripada manusia, mereka akan mendapat ganjaran yang tidak terhitung. Amal 2. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2336, Nabi Muhammad SAW berpesan agar setiap hari dua malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama memohon kepada Allah Ta'ala untuk memberi ganti kepada orang yang berinfak kerananya. Yang kedua meminta kepada Allah Ta'ala untuk membinasakan orang yang menahan. Matlamat hadis ini adalah untuk menggalakkan seseorang menjadi pemurah dan mengelakkan kedekut. Perlu diingatkan bahawa berbelanja kerana Allah Ta'ala bukan sahaja melibatkan sedekah yang wajib tetapi juga meliputi perbelanjaan untuk keperluan sendiri dan keperluan tanggungan mereka, tanpa pembaziran dan pemborosan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Sesiapa yang gagal berbelanja untuk unsur-unsur ini berhak untuk harta mereka dimusnahkan, kerana mereka gagal memenuhi tujuannya yang pada hakikatnya menjadikan kekayaan tidak berguna. Adalah penting untuk diperhatikan, berbelanja kerana Allah Ta'ala tidak pernah membawa kepada kerugian keseluruhan kerana seseorang diberi pampasan dalam satu cara atau yang lain. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah menjamin bahawa sedekah tidak mengurangi harta seseorang dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2029. Bab 34 Sabar, ayat 39. Tetapi apa sahaja yang kamu nafkahkan, untuk jalannya, dia akan membayarnya. Seorang Muslim harus ingat orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari syurga,
jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961. Akhir sekali, adalah penting untuk diperhatikan bahawa hadis ini terpakai kepada semua nikmat yang dimiliki seseorang, seperti kesihatan yang baik, bukan hanya harta. Oleh itu, jika seseorang gagal untuk mengabdikan dan menggunakan berkat mereka dengan cara yang betul, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, doa malaikat akan menentang mereka. Kemusnahan yang disebutkan dalam hadis utama tidak semestinya merujuk kepada kehilangan keberkatan tetapi termasuk nikmat dunia yang menjadi punca tekanan dan kesukaran bagi mereka di kedua-dua dunia. Ini boleh dilihat dengan mudah pada mereka yang gagal menggunakan berkat mereka dengan betul, seperti harta mereka. Kekayaan yang mereka perolehi dan simpan dengan harapan ia akan menjadi sumber ketenangan bagi mereka menjadi punca tekanan dan kebimbangan mereka. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk menggunakan setiap nikmat dengan betul mengikut ajaran Islam supaya mereka menerima lebih banyak di kedua-dua dunia, yang pada hakikatnya adalah kesyukuran yang sebenar. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan berkat selama-lamanya. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Amal 3 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6444, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa orang kaya di dunia ini akan menjadi miskin di akhirat kecuali jika mereka membelanjakan rezekinya dengan betul tetapi mereka ini sedikit bilangannya. Ini bermakna majoriti orang kaya tersalah membelanjakan harta mereka. Maksudnya, pada perkara-perkara yang sama ada sia-sia dan oleh itu memberikannya tanpa faedah di akhirat dan tiada faedah yang nyata di dunia ini. Atau mereka menafkahkan perkara maksiat yang akan menjadi bebanan bagi mereka di kedua-dua dunia. Atau mereka membelanjakan perkara yang halal dengan cara yang tidak disukai oleh Islam seperti membazir atau boros. Kerana sebab-sebab ini orang kaya akan menjadi miskin pada hari kiamat, kerana mereka tidak menggunakan berkat mereka, seperti harta mereka, dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Kemiskinan ini akan membawa kepada accountability yang sukar, tekanan, penyesalan dan juga hukuman. Selain itu, orang-orang yang menimbun hartanya akan mendapati hartanya meninggalkannya di kuburnya dan dengan itu mereka akan sampai ke akhirat dengan tangan kosong ertinya, sebagai orang miskin. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2379. Si mati akan meninggalkan harta itu untuk dinikmati orang lain sedangkan mereka dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan dan menimbunnya. Akhirnya, apabila orang-orang kaya terganggu dengan mendapatkan, menimbun, menjaga dan menambah harta mereka, ia melalaikan mereka daripada melakukan amal soleh, yang merupakan perkara yang akan menjadikan seseorang kaya pada hari kiamat. Pada hakikatnya, kehilangan ini akan menjadikan mereka miskin. Adalah penting untuk diperhatikan, membelanjakan harta dengan betul bukan sahaja menderma amal tetapi termasuk perbelanjaan seseorang untuk keperluan mereka dan keperluan tanggungan mereka tanpa membazir atau boros. Orang yang benar-benar kaya ialah orang yang menggunakan keberkatannya, seperti hartanya, dengan betul sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Orang ini akan kaya di dunia dan di akhirat. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pada hakikatnya, orang ini membawa keberkatan mereka ke akhirat. Sikap ini juga memberi mereka masa lapang yang membolehkan mereka beramal soleh, seterusnya menambah kekayaan mereka di akhirat kelak. Akhirnya, orang yang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, telah menunjukkan rasa syukur kepadanya. Ini akan membawa kepada peningkatan keberkatan untuk mereka di kedua-dua dunia. Inilah definisi kekayaan yang betul. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Amal 4. Dalam sebuah hadis panjang yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6806,
Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 golongan manusia yang akan diberi naungan pada hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Naungan ini akan melindungi mereka daripada kengerian hari kiamat yang termasuk panas yang tidak tertanggung disebabkan oleh matahari yang dibawa dalam jarak 2 batu dari penciptaan. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2421. Salah satu kumpulan ini termasuk orang yang menderma amal rahsia. Walaupun bersedekah secara terbuka boleh mengajak dan menggalakkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama, yang meningkatkan pahala seseorang bergantung kepada berapa ramai orang yang mengikuti tingkah laku mereka seperti yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2351. Namun, bersedekah secara rahsia mengelakkan bahaya dosa menunjuk-nunjuk yang merosakkan amal seseorang. Apabila seorang Muslim menderma secara rahsia, itu menunjukkan keikhlasan mereka hanya untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Perlu diingat, hadis ini tidak menetapkan had berapa banyak sedekah yang mesti disedekahkan. Oleh itu, seorang Muslim tidak mempunyai alasan jika mereka gagal untuk bertindak atas nasihat ini kerana Allah Ta'ala memerhatikan kualiti sesuatu perbuatan, iaitu keikhlasan seseorang, bukan kuantiti. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Selain itu, sedekah dalam Islam bukan sahaja terhad kepada menderma harta. Malah, ia merangkumi semua perbuatan baik, seperti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1671. Selagi salah satu daripada amal soleh ini dilakukan secara rahsia tanpa orang tersebut menceritakannya kepada orang lain, diharapkan mereka akan memenuhi hadis ini dan diberi naungan pada hari kiamat. Amal 5. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1417, Nabi Muhammad SAW berpesan agar seorang Muslim menyelamatkan diri dari neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Hadis ini, seperti banyak ajaran Islam yang lain, menunjukkan kepentingan kualiti berbanding kuantiti. Syaitan sering menghalang umat Islam daripada melakukan amal soleh dengan membuat mereka percaya bahawa perbuatan itu terlalu kecil dan oleh itu tidak penting bagi Allah Ta'ala. Malangnya, umat Islam jahiliyah yang lain sering mengecilkan hati orang lain daripada amal soleh tertentu dengan mendakwa ia tidak penting dan tidak perlu. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk tidak jatuh ke dalam perangkap ini dan sebaliknya berusaha untuk melakukan semua amal soleh, besar atau kecil, kerana Allah Ta'ala sudah pasti memerhatikan kualiti seseorang dan menilai orang berdasarkannya. Satu aspek dari sifat ini ialah niat seseorang, maksudnya, sama ada seseorang itu melakukannya semata-mata kerana Allah Ta'ala atau kerana sebab lain, seperti menunjuk-nunjuk. Pertama sekali, seorang Muslim harus menumpukan perhatian untuk membetulkan kualiti perbuatan baik mereka, seperti memiliki niat yang baik, dan kemudian memastikan bahawa sumber perbuatan baik, seperti memberi sedekah, adalah dari sumber yang halal, seperti mana-mana amalan yang mempunyai asas dalam yang haram tidak akan diterima. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 661. Seterusnya, seorang Muslim hendaklah melakukan semua amal soleh mengikut kemampuan dan kekuatan mereka. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6465, bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang tetap, walaupun ia dianggap kecil. Selain itu, sentiasa melakukan amal soleh lebih cenderung untuk mengubah seorang Muslim menjadi lebih baik berbanding melakukan amalan besar sekali dalam bulan biru. Berkenaan dengan sedekah sukarela, seorang Muslim hendaklah sentiasa menderma mengikut kemampuan mereka, walaupun hanya 1 paun, dan yakin dengan teguh bahawa Allah Ta'ala akan mengubahnya menjadi segunung pahala pada hari kiamat. Ini sebenarnya telah dijanjikan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 662. Kesimpulannya, seorang Muslim harus mementingkan kualiti daripada kuantiti dan melakukan semua jenis amal secara berkala mengikut kemampuan dan kekuatan mereka. Amal 6 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029, Nabi Muhammad SAW telah menasihati 3 perkara.
Yang pertama ialah sedekah tidak mengurangkan harta seseorang. Ini kerana apa sahaja yang dibelanjakan oleh seorang Muslim kerana Allah Ta'ala, sehubungan dengan apa-apa nikmat, seperti masa, Allah Ta'ala akan membalasnya. Pampasan ini akan lebih banyak daripada apa yang mereka gunakan pada asalnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 245. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya berlipat ganda? Sebagai contoh, Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang berbelanja kerananya peluang keuangan yang membawa kepada peningkatan kekayaan secara keseluruhan. Di samping itu, ini boleh merujuk kepada realiti bahawa apa sahaja yang ditakdirkan untuk dibelanjakan untuk seseorang, yang merupakan kekayaan sebenar mereka, tidak boleh berubah tanpa mengira kelakuan mereka atau kelakuan seluruh ciptaan. Sebenarnya, rezeki seseorang telah diperuntukkan kepada mereka selama 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Maka pada hakikatnya, sedekah seseorang tidak akan mengubah jumlah harta yang ditakdirkan untuk dibelanjakan untuk mereka, seperti harta yang dibelanjakan untuk makanan mereka. Akhirnya, sedekah tidak mengurangkan harta seseorang, kerana seseorang itu hanya menyimpan hartanya dalam akaun akhiratnya. Ini seperti orang yang memindahkan wang antara dua akaun bank mereka sendiri. Dalam hal ini, sedekah tidak mengurangkan harta seseorang, kerana penerima manfaat sebenarnya adalah diri sendiri. Mengingati ini akan menghalang seseorang daripada berterima kasih kepada orang yang mereka bantu dan ia akan menghalang kesombongan, kerana seseorang itu, pada hakikatnya, tidak memberi manfaat kepada orang lain selain dirinya sendiri apabila mereka bersedekah. Amal 7. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6006, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa seorang Muslim boleh mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa setiap hari dan menunaikan solat sunat sepanjang malam jika mereka menyokong keuangan janda atau orang miskin. Dalam dunia moden yang sibuk ini, umat Islam sering bergelut untuk meluangkan masa untuk melakukan amal soleh sukarela, seperti puasa sunat atau solat malam sunat. Islam, seperti biasa, memberi setiap orang, tanpa mengira gaya hidup mereka, cara yang mudah untuk menerima ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dalam kes ini, seorang Muslim boleh menyara seorang baru atau orang miskin dari segi keuangan untuk mendapatkan ganjaran yang besar ini. Lebih mudah pada zaman ini untuk menaja orang yang memerlukan kerana seseorang tidak perlu pergi ke mereka untuk membantu mereka. Seseorang boleh menggunakan badan amal yang bereputasi dan boleh dipercayai untuk menderma secara kerap. Dan seorang Muslim tidak boleh tertipu dan dihalang daripada menderma dengan mempercayai wang mereka tidak akan sampai kepada orang yang memerlukan kerana Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada mereka mengikut niat mereka, tidak kira sama ada wang itu sampai kepada orang miskin atau tidak. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Kewajipan seorang Muslim ialah menderma melalui sedekah yang bereputasi dan boleh dipercayai dengan niat yang betul, iaitu untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Menaja mereka yang memerlukan tidaklah mahal kerana kebanyakan orang membelanjakan lebih banyak wang untuk bel telefon bulanan mereka dan perkara mewah lain yang tidak perlu. Kebenaran yang menyedihkan ialah jika setiap Muslim yang berkemampuan dari segi keuangan menaja orang yang memerlukan, ia akan mengurangkan kemiskinan secara mendadak di dunia. Akhir sekali, orang yang tidak mampu melakukan ini hendaklah menggalakkan orang yang mampu dan hasilnya mereka akan mendapat pahala sedekah tersebut. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2674. Oleh itu, ini tidak meninggalkan sebab mengapa semua umat Islam harus terlepas daripada memperoleh ganjaran mudah ini. Amal 8. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 664, Nabi Muhammad SAW berpesan agar sedekah memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala dan melindungi seseorang daripada kematian yang jahat. Sedekah ini termasuk sedekah wajib dan sedekah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sedekah mempunyai kesan positif yang kuat kerana harta sering menjadi perkara dunia yang disukai oleh manusia. Maka apabila mereka menyerahkannya kerana Allah Ta'ala, dengan menyedekahkannya kepada orang-orang yang memerlukan,
Allah Ta'ala menjauhkan kemurkaannya dari mereka, kemurkaan yang disebabkan oleh kemaksiatan mereka. Apabila ini berlaku, orang itu akan diliputi oleh rahmat Allah yang Maha Tinggi, yang akan membimbing mereka melalui kesukaran, godaan dan ujian yang mereka hadapi di dunia ini dengan selamat, sehingga apabila mereka mencapai ajal mereka, mereka mati dalam penyerahan diri kepada Allah yang Maha Tinggi, bermaksud sebagai seorang Muslim sejati. Kematian yang jahat adalah apabila seseorang mati tanpa iman mereka. Ini boleh berlaku apabila seseorang itu mempunyai iman yang lemah, yang merupakan akibat daripada kejahilan mereka terhadap ilmu Islam. Semakin seseorang itu memperoleh dan mengamalkan ilmu Islam, semakin kuat imannya. Kematian yang buruk juga boleh berlaku apabila seseorang itu berterusan melakukan dosa besar, seperti meninggalkan solat fardu. Tidak memerlukan seorang ulama untuk membuat kesimpulan di mana orang ini akan berakhir di akhirat. Skim sebabnya Nabi Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961, bahawa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Oleh itu, seorang Muslim harus membiasakan diri untuk menderma amal secara tetap, mengikut kemampuan mereka, kerana Allah Ta'ala memerhatikan makna kualiti, keikhlasan seseorang, bukan kuantiti. Bahkan sebiji buah kurma yang diberikan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, akan mendapat pahala orang Islam yang lebih besar daripada gunung. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Akhir sekali, seseorang harus ingat bahawa sedekah merangkumi semua perbuatan baik yang membantu orang lain, bukan hanya harta. Jadi orang yang tidak memiliki harta, hendaklah bersedekah dengan cara lain, seperti memberi orang lain masa, tenaga dan sokongan emosi. Sekurang-kurangnya yang boleh dilakukan ialah menjauhkan bahaya lisan dan fizikal mereka daripada orang lain, kerana ini dianggap sebagai sedekah kepada diri sendiri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 250. Amal 9 dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, kesedaran dan kekhawatiran, nombor 603, Nabi Muhammad SAW menasihatkan bahawa setiap orang akan berdiri di bawah naungan amal mereka pada hari penghakiman. Adalah penting untuk diingat bahawa ini adalah rahmat yang sangat penting untuk diperoleh, kerana matahari akan dibawa dalam jarak 2 batu dari penciptaan pada hari penghakiman. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2421. Orang ramai bergelut untuk menangani panasnya hari musim panas. Bagaimana mungkin mereka akan menangani panasnya hari kiamat tanpa naungan? Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk bersedekah secara tetap tanpa mengira kuantitinya kerana Allah Ta'ala tidak memerhatikan kuantiti, Dia menilai tindakan berdasarkan kualiti, artinya, keikhlasan seseorang. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Di samping itu, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6465, menyarankan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang tetap, walaupun sedikit. Malahan, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa Dia akan membalas perbuatan walaupun sebesar atom. Bab 99 Az-Zalzalah, ayat 7. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Oleh itu, ini menjadikan umat Islam tidak mempunyai alasan untuk tidak mendermakan secara berkala untuk keredaan Allah Ta'ala, dengan harapan mendapat naungan yang kuat yang melindungi mereka daripada panas yang teruk pada hari besar. Akhir sekali, seseorang harus ingat bahawa sedekah merangkumi semua perbuatan baik yang membantu orang lain, bukan hanya harta. Jadi orang yang tidak memiliki harta, hendaklah bersedekah dengan cara lain, seperti memberi orang lain masa, tenaga dan sokongan emosi. Sekurang-kurangnya yang boleh dilakukan ialah menjauhkan bahaya lisan dan fizikal mereka daripada orang lain, kerana ini dianggap sebagai sedekah kepada diri sendiri. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 250. Amal 10 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1855, Nabi Muhammad SAW menasihati beberapa ciri yang membolehkan seorang Muslim masuk ke dalam syurga dengan selamat.
Salah satu ciri ini adalah memberi makan kepada orang lain kerana Allah Ta'ala. Ini adalah perbuatan besar yang membawa kepada keredaan Allah Ta'ala dan pahala yang besar. Surah 76 Al-Insan, ayat 9-11. Kami memberi makan kepada kamu heni ala kerana keretaan Allah. Kami tidak menghendaki pahala dan ucapan terima kasih daripada kamu. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami hari yang berat lagi menyusahkan. Maka Allah akan melindungi mereka dari kejahatan hari itu dan memberi mereka cahaya dan kebahagiaan. Di samping itu, orang yang memberi makan kepada orang lain kerana Allah Ta'ala akan diberi makan buah syurga pada hari kiamat. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2449. Akhir sekali, seorang Muslim harus berusaha untuk memberikan segala bentuk sedekah secara tetap, mengikut kemampuan mereka, tanpa mengira kuantitinya, kerana Allah, yang Maha Tinggi, menilai makna yang berkualiti, niat seseorang. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Amal 11 dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, kesedaran dan kekhawatiran, nombor 2520. Nabi Muhammad SAW telah menasihati ciri-ciri orang yang beruntung. Salah satu ciri ini adalah membelanjakan harta yang berlebihan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Kekayaan yang berlebihan ialah kekayaan yang kekal selepas seseorang memenuhi keperluannya dan keperluan tanggungan mereka tanpa pembaziran, keterlaluan atau pemborosan. Seorang Muslim hendaklah menabung secara munasabah untuk masa terdekat dan kemudian membelanjakan selebihnya dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti sedekah. Mereka tidak boleh membelanjakannya untuk perkara yang sia-sia atau maksiat atau menyimpannya. Menyorok kekayaan dalam realiti menjadikannya tidak berguna, kerana amalan ini bertentangan dengan tujuan penciptaannya. Kekayaan yang beredar dalam masyarakat memberi manfaat kepada semua manakala penimbunan hanya melebarkan jurang antara yang kaya dan yang miskin. Dan pada hakikatnya ia tidak memberi manfaat kepada pemiliknya, kerana mereka gagal menikmatinya semasa hidup mereka tetapi akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Seorang Muslim sama ada harus mengelak daripada mendapatkan harta yang berlebihan atau sekurang-kurangnya menggunakannya dengan cara yang betul. Di samping itu, nasihat ini berlaku untuk semua nikmat seseorang, bermakna, seseorang mesti berusaha untuk menggunakan semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, dan mengelakkan menggunakannya pada perkara yang sia-sia atau maksiat. Perkara-perkara yang sia-sia hanya membawa kepada pembaziran harta yang berharga dan ia akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka pada hari kiamat, terutamanya apabila mereka memerhatikan ganjaran yang diberikan kepada mereka yang menggunakan berkat mereka dengan betul. Akhirnya, perkara yang sia-sia dan berdosa hanya membawa kepada tekanan dan kesusahan di kedua-dua dunia, kerana ini menyebabkan seseorang lupa kepada Allah, yang Maha Agung, kerana mengingatinya dengan sebenar-benarnya melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Amal 12. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, kesedaran dan kekhawatiran, nombor 2556, Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang memiliki ciri-ciri berikut. Salah satu ciri ini adalah membelanjakan harta tanpa bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan menolong orang yang lemah dan memerlukan. Ini termasuk apa-apa perbelanjaan yang memperoleh manfaat sebenar di dunia ini atau seterusnya. Ia termasuk perbelanjaan untuk memenuhi keperluan seseorang dan keperluan tanggungan tanpa keterlaluan, pembaziran atau pemborosan. Berbelanja dengan cara ini sebenarnya adalah perbuatan yang soleh menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006. Pembelanjaan yang betul ini merangkumi semua nikmat dunia yang telah dianugerahkan dan melibatkan penggunaannya dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Membantu orang yang memerlukan termasuk semua jenis bantuan dan sokongan, seperti bantuan keuangan, emosi dan fizikal. Orang yang menolong orang lain dengan cara ini akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala di kedua alam. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1930. Orang yang mendapat ini tidak boleh gagal,
kerana pertolongan Allah yang Maha Tinggi mengatasi segala sesuatu. Seseorang mesti sentiasa ikhlas dalam amalan mereka dengan hanya melaksanakannya untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Ini terbukti apabila seseorang itu tidak mengharap mahupun menuntut sebarang ucapan terima kasih daripada manusia. Seseorang harus membantu orang lain seperti mereka ingin orang lain membantu mereka. Amal 13. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 250, Nabi Muhammad SAW telah menasihati beberapa amalan soleh yang mudah dilakukan. Amal soleh yang pertama ialah menolong seseorang dalam perniagaan tertentu, mengikut kemampuan seseorang. Sebagai contoh, seorang Muslim boleh menyokong seseorang dalam profesi mereka dengan membayar pendidikan lanjutan mereka atau sebarang yuran yang berkaitan dengan profesi mereka. Membantu dengan cara ini sebenarnya adalah cara yang baik untuk menyara seluruh keluarga, kerana membantu seseorang yang memperoleh pendapatan untuk menyara keluarga mereka secara tidak langsung menyara keluarga, walaupun ia jauh lebih murah dan lebih mudah daripada sebenarnya menyara seluruh keluarga. Di samping itu, penderma akan terus mendapat ganjaran, walaupun selepas kematian mereka, selagi orang itu mendapat manfaat daripada sokongan penderma semasa bekerja dalam perniagaan mereka. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah seorang Muslim harus membantu seseorang yang tidak mempunyai profesion. Ini termasuk menasihati mereka tentang perkara terbaik yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kekayaan yang sah, membayar pendidikan mereka atau menggalakkan pemilik perniagaan mengupah mereka. Ini termasuk apa sahaja yang membantu orang jenis ini untuk mendapatkan peruntukan yang sah supaya mereka dapat memenuhi keperluan mereka dan keperluan tanggungan mereka. Ini adalah perbuatan baik yang penting kerana orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang sah lebih cenderung untuk mencari kekayaan melalui cara yang haram, seperti jenayah. Oleh itu, membantu orang ramai mendapatkan profesi yang sah dapat mengurangkan jenayah dan kemiskinan dalam masyarakat. Ini memberi manfaat kepada semua orang dalam masyarakat. Perkara terakhir yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan, yang mampu dilakukan oleh semua orang Islam, adalah menjauhkan bahaya mereka daripada orang lain, kerana ini adalah sedekah kepada diri sendiri, kerana ia menyelamatkan mereka daripada azab. Sebenarnya, menjauhkan kemudaratan lisan dan fizikal seseorang dari diri dan harta benda orang lain adalah definisi Muslim dan mukmin sejati. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4998. Ia termasuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti seseorang menghendaki orang lain memperlakukan mereka. Ringkasnya, orang yang meninggalkan orang lain dengan tenang akan diberikan ketenangan dan ganjaran. Orang Islam yang menambah kelakuan ini dengan memberi manfaat kepada orang lain, mengikut kemampuan mereka, walaupun hanya kata-kata semangat yang baik, akan mendapat ganjaran di atas ganjaran, dan ini membawa kepada kejayaan di kedua-dua dunia. Akhirnya, menjauhkan kemudaratan seseorang daripada orang lain adalah penting, kerana keadilan akan ditegakkan pada hari penghakiman. Orang yang menzalimi orang lain akan dipaksa untuk menyerahkan kebaikan mereka kepada orang yang mereka zalimi, dan jika perlu, mereka akan mengambil dosa orang yang mereka aniaya. Ini mungkin menyebabkan mereka dihumbankan ke dalam neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Amal 14 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1427, Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa nasihat berkaitan harta. Perkara pertama ialah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bermakna orang yang berusaha untuk bersedekah yang wajib dan sukarela, mengikut kemampuan mereka, adalah lebih tinggi daripada orang yang memberi sedikit dan sebaliknya mengambil sesuatu, seperti harta, dari orang lain. Hadis ini tidak mencela orang yang memerlukan, kerana mereka berhak mengambil daripada orang lain untuk memenuhi keperluan mereka. Tetapi ia mengkritik mereka yang mampu memberi tetapi menahan dan mereka yang belum perlu mengambil sesuatu daripada orang lain, masih meminta dan mengambilnya. Seorang Muslim harus memberi mengikut kemampuan mereka, tanpa mengira saiznya, kerana Allah Ta'ala memerhatikan makna kualiti, keikhlasan seseorang, bukan kuantiti. Nilai kebaikan setiap atom akan dicatat dan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Bab 99 Az-Zalzalah, ayat 7.
Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan orang Islam hanya perlu meminta dan mengambil sesuatu daripada orang lain jika mereka benar-benar memerlukannya. Jika tidak, mereka hendaklah menahan diri daripada terlalu banyak bertanya, kerana ini menyebabkan seseorang menjadi bergantung kepada orang lain dan kehilangan kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Seseorang harus menggunakan sumber yang telah diberikan kepada mereka mengikut ajaran Islam, seperti kekuatan fizikal mereka, dan bergantung kepada Allah, yang Maha Tinggi, untuk memenuhi keperluan mereka. Bab 11 Hud, ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu dalam daftar yang nyata. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah seorang Muslim hendaklah terlebih dahulu membelanjakan untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanggungan mereka sebelum bersedekah. Ini bukan sahaja amal soleh menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006, tetapi juga berdosa jika gagal dalam usaha yang halal untuk memenuhi keperluan tanggungan seseorang, menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2312. Perkara terakhir yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan adalah bahawa sedekah yang terbaik adalah apabila seseorang menderma setelah memenuhi keperluan mereka dan keperluan tanggungannya tanpa keterlaluan, pembaziran atau pemborosan dan tanpa meletakkan diri mereka dalam kesulitan keuangan. Islam mengajar umat Islam untuk tidak menderma semua harta mereka tetapi menderma secara teratur mengikut kemampuan mereka dengan cara yang seimbang. Kualiti dan konsistensi amal adalah lebih penting daripada kuantiti amal. Amal 15 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2376, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa orang yang berinfak dengan cara yang diredai Allah Ta'ala akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka berikan. Dan dia memberi amaran untuk tidak menyimpan jika tidak, Allah Ta'ala akan menahan nikmatnya. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang hanya perlu memperoleh dan membelanjakan harta yang halal, kerana mana-mana amalan soleh yang mempunyai asas kepada yang haram akan ditolak oleh Allah Ta'ala tanpa mengira niatnya. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Sama seperti asas batin Islam ialah niat seseorang, begitu juga asas zahir Islam ialah memperoleh dan memanfaatkan yang halal. Selain itu, perbelanjaan ini bukan sahaja melalui sedekah tetapi merangkumi perbelanjaan untuk keperluan sendiri dan keperluan tanggungan mereka mengikut ajaran Islam tanpa pembaziran, keterlaluan atau pemborosan. Ini sebenarnya adalah amalan soleh menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4006. Seorang Muslim hendaklah berbelanja secara seimbang di mana mereka membantu orang lain tanpa memerlukan diri sendiri. Bab 17 Al-Isra, ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu memanjangkannya, lalu kamu menjadi tercela dan merugi. Seorang Muslim hendaklah sentiasa menderma mengikut kemampuannya, walaupun sedikit, kerana Allah Ta'ala memerhatikan kualiti seseorang itu, keikhlasannya, bukan kuantiti sesuatu amalan. Menderma sedikit secara tetap adalah jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada menderma dalam jumlah yang lebih besar sekali-sekala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6465. Adalah penting untuk diperhatikan, seperti yang disebutkan dalam hadis utama yang sedang dibincangkan, apabila seseorang memberi mengikut kemampuan mereka, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada mereka mengikut statusnya yang tidak terhingga. Tetapi orang yang menahan diri akan mendapat balasan yang serupa dari Allah Ta'ala. Jika seorang Muslim menimbun hartanya, mereka akan meninggalkannya untuk dinikmati oleh orang lain sedangkan mereka dipertanggungjawabkan atasnya. Jika mereka menyalahgunakan harta mereka itu akan menjadi kutukan dan bebanan bagi mereka di dunia dan azab di akhirat. Akhirnya, hadis ini berlaku untuk semua nikmat dunia yang telah diberikan kepada seseorang, bukan hanya harta. Apabila seseorang berusaha untuk menggunakannya dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, mereka akan mendapat ketenangan jiwa, kejayaan dan peningkatan nikmat, sebagaimana mereka telah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah,
ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini menjelaskan bahawa seorang Muslim tidak perlu menjadi kaya untuk mendapat keberkatan, keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Mereka hanya perlu menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, tanpa mengira betapa kecilnya nikmat ini. Amal 16 dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2866, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa bersedekah semasa hidup seseorang adalah 100 kali lebih baik daripada bersedekah ketika mereka mencapai ajal. Ini penting untuk difahami kerana ramai orang Islam yang bodoh percaya bahawa mereka boleh menimbun harta mereka atau membelanjakannya dengan cara yang menyenangkan hati mereka sendiri dan bukannya dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, dan apabila mereka mencapai ranjang kematian mereka, mereka kemudian akan menderma dalam jumlah yang besar daripada kekayaan. Pertama sekali, seperti yang diperingatkan dalam hadis ini, seorang Muslim akan kehilangan sebahagian besar pahala mereka berkelakuan seperti ini. Ini kerana mereka telah menyedari bahawa mereka akan pergi dari dunia ini dan kekayaan mereka yang berharga kini menjadi tidak penting dan tidak berguna kepada mereka, kerana mereka tidak dapat membawanya bersama mereka. Memberi sesuatu yang sia-sia kepada Allah SWT bukanlah ciri seorang Muslim sejati. Malah ia bercanggah dengan akidah dan takwa yang sebenar. Bab 3 Ali Imran, ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh pahala yang baik sehingga kamu menafkahkan, di jalan Allah, sebahagian harta yang kamu cintai. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan berbelanja dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, termasuk membelanjakan untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanggungan mereka tanpa membazir, berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan. Mereka tidak sepatutnya menunggu saat terakhir mereka, kerana ini mungkin berlaku secara tidak dijangka dan perbelanjaan pada masa ini tidak akan membuahkan hasil untuk mereka. Amal 17 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2511, Nabi Muhammad SAW memperingatkan terhadap ketamakan. Ini boleh menyebabkan seseorang itu menahan sedekah yang wajib dan ini hanya membawa kepada kebinasaan di kedua-dua dunia. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1403, memberi amaran bahawa orang yang tidak menyedekahkan sedekah fardunya akan bertemu dengan ular besar berbisa yang akan terus mematuknya pada hari kiamat. Bab 3 Ali Imran, ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang takut menahan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka. Sebaliknya, ia lebih teruk bagi mereka. Leher mereka akan dililit oleh apa yang mereka tahan pada hari kiamat. Jika ketamakan seseorang menghalang mereka daripada menderma secara sukarela, ia mungkin tidak menyalahi undang-undang, tetapi ia sangat tidak diingini kerana ini bercanggah dengan ciri-ciri seorang mukmin sejati. Secara mudahnya, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1961. Ketamakan akan mendorong seseorang untuk menggunakan berkat mereka, seperti masa dan harta mereka, dengan cara yang menyenangkan diri mereka sendiri dan bukannya menyedari bahawa jalan menuju kedamaian dan kejayaan di kedua-dua dunia adalah dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah, Maha Tinggi, pemilik sejati dan pemberi segala nikmat. Orang yang tamak hanya mengambil berat tentang hak mereka sendiri dan oleh itu akan dengan mudah mengabaikan hak Allah, yang Maha Tinggi, dan manusia. Ini hanya membawa kepada tekanan dan masalah dalam kedua-dua dunia. Amal 18 dalam hadis panjang yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2616, Nabi Muhammad SAW menerangkan beberapa amalan penting yang mesti diusahakan oleh umat Islam. Salah satu perkara yang disebutkan ialah sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis serupa yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 664,
menasihati bahawa sedekah memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Tinggi dan melindungi seorang Muslim dari kematian yang jahat. Kematian yang jahat adalah apabila seseorang itu mati setelah hilang imannya, artinya sebagai seorang bukan Islam. Tiada kerugian yang lebih besar daripada ini. Mungkin inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961, bahawa orang yang bakhil itu jauh daripada Allah Ta'ala, jauh dari manusia, jauh dari syurga dan dekat dengan neraka. Umat Islam hendaklah mengambil iktibar dan berusaha untuk bersedekah sebanyak mungkin. Memandangkan sedekah dalam Islam merangkumi begitu banyak tindakan fizikal yang berbeza, seperti tersenyum kepada seseorang untuk membuat mereka berasa selamat, yang dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1956, tidak ada seorang Muslim pun yang boleh memaafkan diri mereka daripada bersedekah dengan banyak. Di samping itu, kerana Allah Ta'ala memerhatikan kualiti sesuatu amalan berbanding kuantitinya, oleh itu seseorang itu mesti terus melakukan sedekah walaupun sedikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai amalan yang tetap walaupun kecil. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6464. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 271. Jika Anda mendedahkan perbelanjaan amal Anda, ia adalah baik, tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagi kamu, dan Dia akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu dengannya. Amal 19. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Umat Islam sering mendakwa bahawa kerana kesibukan mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan amal soleh secara sukarela atau bahkan menambah pengetahuan tentang Islam. Dalam kes seperti ini, seorang Muslim harus berusaha untuk menderma sebanyak mungkin kerana amal soleh ini tidak mengambil banyak masa dan ia adalah cabang iman yang besar. Terdapat banyak keutamaan bersedekah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1961. Di samping itu, selagi seorang Muslim memberi manfaat kepada orang lain melalui sedekah mereka walaupun mereka disibukkan dengan perkara duniawi, Allah Ta'ala akan terus membantu mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 225. Pertolongan daripada Allah Ta'ala ini akan meluas ke setiap aspek kehidupan seseorang dan di kedua-dua alam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa sedekah ini tidak memerlukan kekayaan yang besar. Seseorang harus berusaha untuk memberi secara tetap dan mengikut kemampuan mereka walaupun jumlahnya sedikit kerana Allah Ta'ala tidak memerhatikan kuantiti tetapi kualiti. Di samping itu, hadis-hadis ini dan lain-lain tidak mengisytiharkan bahawa sedekah itu juga harus banyak. Kesimpulannya, sebaik-baiknya seorang Muslim perlu meluangkan masa untuk memenuhi semua cabang akidah yang berbeza. Tetapi jika mereka terlalu menyibukkan diri dengan dunia material, mereka sekurang-kurangnya harus memenuhi cabang penting ini dengan tugas-tugas wajib dengan harapan melaluinya Allah, yang Maha Tinggi, akan memberikan mereka keselamatan pada hari akhir. Amal 20. Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Apabila seorang Muslim benar-benar yakin bahawa semua yang mereka miliki adalah kepunyaan Allah SWT, maka menggunakan nikmat yang mereka miliki dengan betul, seperti bersedekah, dengan rahmat Allah Ta'ala, menjadi mudah. Seseorang yang mengamalkan sikap ini menyedari bahawa mereka hanya memulangkan pinjaman yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 254. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Tingkah laku ini juga melindungi seseorang daripada merosakkan amal kebajikan mereka melalui kesombongan. Kesombongan membuat seseorang percaya bahawa mereka melakukan Allah, yang Maha Tinggi, dan yang memerlukan bantuan dengan menderma amal. Tetapi dengan cara yang sama seseorang mengembalikan pinjaman bank tanpa rasa bangga. Umat Islam perlu menyedari sedekah mereka adalah cara membayar balik pinjaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala.
Di samping itu, golongan yang memerlukan memberi bantuan kepada penderma dengan mengambil sedekah mereka. Orang yang memerlukan adalah cara bagi mereka untuk mendapatkan pahala daripada Allah, dan tanpa mereka ini tidak mungkin. Jika seseorang percaya bahawa kekayaan mereka terkumpul melalui kecerdasan dan kekuatan mereka, mereka mesti memahami bahawa perkara-perkara ini juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, pinjaman dalam bentuk keberkatan seperti harta ini mesti dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman yang akan bermula di dunia dan berterusan ke akhirat. Apabila seseorang bersedekah, transaksi mereka bukanlah dengan orang yang memerlukan, malah ia adalah dengan Allah Ta'ala. Apabila seseorang dengan ikhlas berniaga dengan Allah Ta'ala, mereka boleh yakin dengan keuntungan yang tidak dapat dibayangkan yang akan memberi manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ini telah ditunjukkan dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 245. Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya berlipat ganda? Urus niaga kewangan. 1. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Nombor 2076, Nabi Muhammad SAW memohon rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berlembut dalam urusan keuangan, seperti jual beli barang, dan apabila mereka menuntut pembayaran balik pinjaman. Adalah penting bagi umat Islam untuk tidak tamak dalam hal keuangan, kerana ketamakan mendorong seseorang ke arah yang haram. Walaupun seseorang menjauhi yang haram, ketamakan akan menghalang seorang Muslim dari doa rahmat ini, kerana ketamakan akan menghalang mereka daripada bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Ringkasnya, ketamakan membawa seseorang jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari syurga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1961. Seorang Muslim tidak boleh mengambil kesempatan ke atas orang lain dengan harga yang terlalu tinggi untuk barangan mereka, terutamanya pada masa kesukaran umum, seperti krisis keuangan. Dalam semua urusan keuangan, orang Islam hendaklah menjelaskan semua perkara kepada orang lain yang terlibat, kerana menyembunyikan perkara, seperti kecacatan pada barang mereka, adalah menipu dan bercanggah dengan ciri seorang Muslim sejati. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2079, memberi amaran bahawa apabila manusia menipu orang lain dalam masalah keuangan, rahmat Allah Ta'ala akan dihapuskan. Ini menghilangkan kepuasan dengan kekayaan mereka, tidak kira berapa banyak yang mereka peroleh dan miliki. Ini seterusnya menyebabkan seseorang itu menjadi lebih tamak. Semakin seseorang menjadi tamak, semakin kurang ketenangan yang akan mereka perolehi. Akhirnya, apabila orang lain berada dalam kesulitan keuangan, seorang Muslim harus berusaha untuk membantu mereka mengikut kemampuan mereka, kerana ini membawa kepada sokongan berterusan Allah yang Maha Tinggi di kedua-dua dunia. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4893. Malah, orang yang melambai hutang mereka kerana Allah Ta'ala akan diringankan oleh Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 225. Menunjukkan kelembutan dan kelakuan baik semasa urusan perniagaan akan meningkatkan reputasi perniagaan seseorang, yang seterusnya akan membantu perniagaan mereka. Jadi mengamalkan kelonggaran dalam urusan perniagaan membawa kepada faedah dalam urusan dunia dan agama. Akhir sekali, mengamalkan kelonggaran dalam urusan perniagaan juga akan memastikan seorang Muslim memahami bahawa perniagaan mereka bukanlah keutamaan nombor satu dalam hidup mereka. Ia tidak lain hanyalah satu cara untuk mencapai tujuan, akhirnya adalah persediaan praktikal untuk akhirat. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Sedangkan, orang yang gagal menunjukkan kelonggaran dalam urusan perniagaan, akan menjadi lebih tamak. Dan ketamakan sentiasa menumpukan perhatian seseorang untuk mendapatkan dan menimbun dunia material. Ini menjadi matlamat utama mereka dan keutamaan nombor satu dalam hidup. Ini kemudian menghalang mereka daripada praktikal membuat persediaan untuk akhirat. Urus niaga keuangan. 2 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2146,
Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang yang tidak bermoral pada hari kiamat kecuali orang yang takut kepada Allah Ta'ala, beramal soleh dan berkata-kata kebenaran. Hadis ini berlaku untuk semua orang yang mengambil bahagian dalam transaksi perniagaan. Bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah sangat penting dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini termasuklah melayan orang lain dengan baik mengikut ajaran Islam. Malah, seseorang harus memperlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Berkenaan dengan urusan perniagaan, seorang Muslim harus jujur dalam ucapan mereka dengan mendedahkan semua butiran transaksi kepada semua yang terlibat. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2079, memberi amaran bahawa apabila orang Islam menyembunyikan sesuatu dalam transaksi keuangan, seperti kecacatan pada barang mereka, ia akan membawa kepada kehilangan keberkatan. Bertindak secara soleh termasuk mengelakkan menipu orang lain dengan membuat mereka membayar secara berlebihan untuk barangan. Seorang Muslim hanya perlu melayan orang lain seperti mereka ingin dilayan dengan penuh makna, dengan kejujuran dan pendedahan penuh. Begitu juga seorang Muslim tidak ingin dizalimi dalam hal kewangan, mereka tidak seharusnya menganiaya orang lain. Bertindak secara soleh termasuk mengelakkan amalan haram yang dibincangkan dalam Islam dan undang-undang negara. Jika seseorang tidak berpuas hati dengan undang-undang perniagaan negara mereka, mereka tidak sepatutnya berniaga di sana. Di samping itu, beramal soleh juga termasuk menggunakan kejayaan perniagaan seseorang dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan memastikan perniagaan dan kekayaan mereka menjadi sumber keselesaan dan keamanan bagi mereka di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi mereka yang menyalahgunakan kejayaan perniagaan mereka akan mendapati bahawa ia menjadi sumber tekanan dan kesengsaraan mereka, kerana mereka telah melupakan Allah, yang Maha Tinggi, yang telah memberikan kejayaan kepada mereka. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka yang menjalankan perniagaan hendaklah sentiasa mengelak dari berdusta kerana ia membawa kepada maksiat dan keabadian membawa ke neraka. Malah, seseorang itu akan terus berdusta dan berdusta sehingga mereka dicatatkan sebagai pendusta besar oleh Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1971. Urus niaga keuangan, 3. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2482, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa semua perbelanjaan yang halal mendapat pahala dari Allah Ta'ala, kecuali harta yang dibelanjakan untuk pembinaan. Ini termasuk semua perbelanjaan untuk perkara yang halal yang bebas daripada keterlaluan, pembaziran atau pemborosan. Perbelanjaan untuk pembinaan yang diperlukan tidak termasuk dalam hadis ini, tetapi pembinaan yang di luar keperluan seseorang itu. Ini tidak disenangi kerana perbelanjaan untuk pembinaan mudah membawa kepada pembaziran dan pemborosan. Selain itu, orang yang membelanjakan harta untuk pembinaan lebih kecil kemungkinannya untuk bersedekah dan membelanjakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Juga tingkah laku ini sering mendorong seorang Muslim untuk mengambil harapan untuk umur yang panjang, kerana orang yang percaya masa tinggal mereka di dunia ini sangat singkat tidak akan membuang tenaga dan harta untuk membina rumah yang indah. Semakin besar harapan seseorang untuk umur yang panjang, semakin sedikit amal soleh yang akan mereka lakukan dengan meyakini bahawa mereka sentiasa boleh melakukan perbuatan baik di masa hadapan. Ia juga menyebabkan seseorang itu menangguhkan taubat yang ikhlas kerana percaya mereka sentiasa boleh berubah menjadi lebih baik pada masa hadapan. Akhirnya, ia menyebabkan seseorang untuk mendedikasikan lebih banyak usaha kepada dunia untuk mencipta kehidupan yang lebih selesa untuk mereka yang sepatutnya tinggal lama di dunia ini. Mengambil bahagian secara aktif dalam pembinaan yang tidak perlu mengisi masa seseorang yang menghalang mereka daripada melakukan amal soleh sunat, seperti puasa dan solat malam sunat,
kerana keletihan yang melampau. Ia juga menghalang mereka daripada berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam. Akhirnya, pada hakikatnya, mengambil bahagian dalam pembinaan yang tidak pernah berakhir. Maksudnya, apabila seseorang melengkapkan satu bahagian rumah mereka, mereka berpindah ke bahagian seterusnya sehingga kitaran itu berulang. Oleh itu, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada apa yang menjadi keperluan mereka dalam semua perkara, bukan hanya pembinaan, supaya mereka dapat mengelakkan akibat negatif ini. Urus niaga kewangan. 4. Saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang sikap sesetengah orang semasa wabak virus corona. Adalah penting bagi umat Islam untuk menunjukkan kepada dunia ajaran Islam yang sebenar dengan menunjukkan secara praktikal tingkah laku seorang Muslim sejati. Jelas sekali ramai orang di seluruh dunia sedang mengalami kesukaran kerana virus itu, seperti masalah kewangan. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh mengambil kesempatan daripada kesulitan ini dalam apa cara sekalipun, seperti menaikkan harga produk mereka, mengetahui orang terdesak, atau dengan menurunkan gaji pekerja mereka, mengetahui mereka akan bertolak ansur dengan tingkah laku ini kerana kesukaran yang mereka hadapi. Adalah penting bagi orang ramai untuk mengenali seorang Muslim bukan melalui pakaian Islam mereka tetapi melalui tingkah laku mereka. Rakyat seharusnya mengenali keagungan Islam melalui ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2079, bahawa seorang Muslim yang menjual sesuatu hendaklah mendedahkan kecacatannya kepada pembeli sebelum mereka membelinya, kerana dusta hanya akan menghilangkan keberkatan dari Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, umat Islam tidak boleh mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain terutamanya dalam masa kesukaran dan tekanan yang meluas. Jika ada, umat Islam harus memudahkan urusan orang lain dengan menawarkan bantuan yang mungkin. Selagi umat Islam sibuk membantu orang lain kerana Allah yang Maha Tinggi, akan terus menyokong mereka. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4893. Orang yang mendapat pertolongan Allah Ta'ala tidak akan pernah gagal di dunia dan di akhirat. Tetapi orang yang mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain mungkin mendapati bahawa mereka dibiarkan sendiri di dunia dan akhirat. Ini hanya akan membawa kepada tekanan di dunia ini, kerana perkara yang mereka peroleh melalui sikap ini akan menjadi sumber tekanan bagi mereka dan ia mungkin membawa kepada kemusnahan di dunia seterusnya, walaupun ini tidak jelas kepada seseorang dalam hal ini. Dunia. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.